Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada yang kedua yang perlu dicari pada pasangan suami isteri adalah an-nasabu. An-nasabu fi kullin min az-zawjain. Nasab. Apa maksud nasab di sini? Okey, makna nasab yang dimaksudkan dengan nasab yang perlu ada pada setiap pasangan suami isteri itu adalah tibul asli. Tayyibul asli wa karamul mambat. Tayyibul asli maksudnya orang yang mempunyai asal usul susu galuh keturunan yang baik. Kemudian wakaram, mulia, mambat, tempat membesar. Maksudnya mendapat didikan yang baik, didikan yang mulia. Wadalilu dhalika ma ja'a fi hadisi as-sahihaini sabiq. Dalilnya adalah apa yang datang dalam hadis sahihain, itu Bukhari dan Muslim yang lepas, di mana disebut tunkahu al-mar'atu li arba'in. Maksudnya dinikahkan perempuan itu dengan 4 sebab. Wa dzukira minha, disebut antaranya adalah wali hasabiha. Ini hasab ni, keturunan. Maksud keturunan di sini adalah yang kita nyatakan tadi lah, orang yang mempunyai susu gala keturunan yang baik dan juga tempat membesar yang mulia, maksudnya dijaga dengan penuh penjagaan oleh kedua ibu bapanya. Okey, kadzalika yusannu fi zawji an yakuna dha hasabin wa aslin tayyibin. Begitulah juga dia kata sunat pada suami itu adalah orang yang mempunyai keturunan yang mengikut definisi tadilah, itu tayyibul asli wa karami mambat. Wa aslun tayyib, dan mempunyai susu galuh keturunan yang baik-baik, yang dikenalilah orang baik-baik. Lianna dhalika a'wana ala istidamati hayati zawjiyati wa akrabi ila tayyibil ashrah. Kerana orang yang mempunyai keturunan yang baik-baik ini, dia kata sangat membantu untuk mengekalkan kerukunan rumah tangga. Mengekalkan kerukunan rumah tangga. Kemudian wa akrab, dan sangat hampir kepada layanan yang baik. Dia akan melayan pasangan dia dengan baik. Lianna sahibal asli at-tayyibi la yasdura anhu illa al-ashratu karimah. Kerana orang yang mempunyai keturunan yang baik-baik ini tidak akan terbit daripada dirinya melainkan pergaulan yang baik dengan pasangannya lah. Idza ahabba akrama, kalau dia suka sesuatu dia akan memuliakan. Wa idza abghada, kalau dia tak suka sesuatu, dimarahkan pasangannya. La yadlimu, dia tidak akan berlaku zalim. Okey. Seterusnya, alla yakuna baina zawjaini qarabatun qaribatun. Dia kata janganlah ada di antara pasangan suami tersebut mempunyai hubungan kerabat yang dekat. Qad nassa Syafi'i rahimahullahu ta'ala ala annahu la yatazawwaju rajulu min ashiratihi ay al-aqrabin. Di mana Imam Syafi'i telah menyatakan bahawa seorang lelaki itu janganlah dia berkahwin daripada kerabatnya yang terdekat. Waqad allala az-Zinjaniyu fi dhalika biqaulihi. Di mana Imam Zanjani telah memberi sebab atas kenyataan Imam Syafi'i tersebut dengan katanya, dia kata inna min maqasidin nikahi ittisala qabaili. Sesungguhnya daripada tujuan-tujuan perkahwinan itu adalah berhubungnya kabilah, berhubung. Kabilah yang berpuak-puak tersebut dia bersatu. Li ajli ta'adudi wal muawanah, dengan tujuan untuk tolong-menolong, bantu-membantu antara kabilah-kabilah tersebut. Wa hadha hasilun fil qarabati qaribah min ghairi zawaj. Sedangkan konsep tolong-menolong, membantu-membantu itu sudah berlaku dalam kerabat yang dekat tanpa perlu kepada perkahwinan. Jadi kalau dalam kahwin dalam satu puak saja, satu keluarga saja, konsep tolong-menolong, bantu-bantu itu sudah dia sudah wujud secara tersendiri, secara semula jadi. Berbeza kalau kahwin daripada kabilah yang lain. Maka kabilah A kahwin dengan kabilah B, maka dengan sebab perkahwinan akan menjadi ada hubungan antara dua kabilah tersebut. Ini asasnya lah. Asas yang disebut oleh Imam Zanjani ini mungkin berdasarkan kepada konsep kehidupan Arab pada masa itu.
yang hidup secara berkabilah. Okey, wala yut'anu fi hadzal hukmi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad zawwaja Fatimata min Ali radhiyallahu anhuma. Tapi dalam perkara ini tidaklah perlu dipertikaikan hukum ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhuma. Okey. Jadi ini timbul persoalan bagaimana pula Rasulullah mengahwinkan Fatimah dengan Ali. Okey, jadi jawabnya dia kata, hak ni jangan pertikailah. Pertama dia kata li'annahu fa'ala dzalika li bayani jawaz. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini adalah untuk menyatakan boleh. Bukan tak boleh kahwin dengan dekat ni. Jadi hak Nabi buat ni menunjukkan pertama bolehlah mengahwinkan dengan keluarga yang terdekat dalam kaum keluarga saja. Aw li'annahu laisa bainahuma qarabatun qaribatun jiddan. Ataupun sebenarnya tidaklah ada antara mereka berdua ni kerabat yang dekat sangat. Okey, fa Fatimatu hiya bintu ibni ammi Ali fa hiya ba'idatu anhu bi jumlah. Kerana Fatimah itu merupakan anak sepupu kepada Sayyidina Ali. Kerana Ali dengan Rasulullah adalah sepupu, jadi Fatimah tu kira anak sepupu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi di sini disebut Fatimah tu dikira jauh dah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya yang perlu dicari adalah al-kafa'ah. Konsep kafa'ah ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai sekufu. Okey, yuqsadu bil kafa'ati musawatu halir rajuli li halir mar'ati al-yawma fa'iddati wujuhin. Maksudnya konsep persamaan keadaan lelaki dengan keadaan perempuan. Al-yawma menurut konsep kacamata pada masa kini. Jadi persamaan lelaki dengan persamaan perempuan tersebut adalah melihat menurut kacamata semasa. Dan perkara ini dilihat dalam beberapa aspek lah. Awalan dia kata ad-dinu was-salah. Yang perlu dilihat di sini adalah pertama kufur tu dari sudut pengamalan agama dan juga kesolehan. Maka sini dia kata falaisa fasiku kufuan li afifatin salihatin. Maka lelaki yang fasik dia tidak sekufu dengan perempuan yang afifah, perempuan yang jaga agama, tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Maksudnya perempuan baik yang menjaga diri daripada melakukan kemungkaran, dosa maksiat, dan juga perempuan yang soleh. Jadi maksudnya perempuan-perempuan baik ni kan, kerana bandingkan dengan lelaki yang fasik, mana lelaki fasik tersebut tidak sekufu dengan perempuan yang baik yang mempunyai akhlak dan agama yang baik ini. Itu yang pertama. Kemudian al-hirfah. Al-hirfah maksudnya kerja. Maka fasahibu hirfatin dani'atin kakannasin wa hajjamin wa ra'in wa qayyimi hammamin laisa kufu'an li binti alimin wa qadin wa tajirin. Maksudnya orang yang mempunyai kerja yang rendah. Rendah ni maksudnya kerja yang dia pandang hina lah, dipandang rendah di sisi masyarakat, seperti kannas, seperti tukang sapu, hajam, tukang bekam, wara'in, pengembala haiwan lembu kambing, wa qayyim hammam, orang yang menyelenggarakan hammam, tandas. Walaupun bahasa Arab hammam ni maksudnya apa benda ni? Rumah mandi wap. Kerana di negara Arab ni, kalau kita masuk tempat mandi wap ni, dia ada tukang gosok belakang kita untuk nak mengeluarkan daki-daki. Maksudnya kerja-kerja ni kerja yang macam kotor jugalah, kan. Sini dia kata orang yang punya kerja-kerja macam ni, tukang apa benda ni, tukang sapu, tukang bekam. Tukang bekam ni kalau ikut dalam negara Arab ni, kerja ni memang kerja yang kotor jugalah. Kerana mereka ni duduk di tepi jalan, orang datang, kemudian dia buat sesuatu lubang atas kepala, contohnya kalau nak bekam atas kepala, kemudian dia sedut dengan tanduk kerbau. Jadi masa sedut tu kadang-kadang darah terpercik masuk ke dalam mulut dan sebagainya, jadi kotor lah kerja-kerja macam ni, kan. Beza dengan bekam kat kita sekarang ni, bekam kat kita ni nampak bersih. Sebab itulah dia kata kufu ni lihat dalam konteks semasa. Mungkin dalam konteks Malaysia ni nampak orang kerja bekam ni nampak orang yang bergaya jugalah, orang yang ada wang kan. Tapi beza
Kalau bekam dengan Arab ni nampaknya dia, kalau dalam konsep yang cara lama ni, nampak macam kotor sikit lah kerja macam tu. Jadi maka kalau kita lihat dalam konteks asalnya, orang yang kerja sebagai tukang sapu, tukang bekam, pengembala, orang yang menyenggarakan tandas ataupun mandi wap tadi tu, tukang gosok-gosok belakang orang tu, dia kata tidak sekufu dengan anak perempuan kepada orang alim, hakim dan juga ahli perniagaan. Jadi dia dilihat perkara ni kepada disandarkan kepada bapa. Sebab konsep dulu perempuan ni dia tidak bekerja kan. Jadi disandarkan kepada bapa dia lah. Jadi bapa dia orang alim, orang hakim dan juga peniaga. Tapi kalau zaman sekarang perempuan tu sendirilah membawa status diri dengan kerja dia. Dia sendiri yang membawa status diri dia dengan kerjanya sebagai seorang yang hebat lah. Pegawai, pengarah, CEO dan sebagainya dengannya. Jadi di sini bahawa tengoklah orang yang punya kerja-kerja yang hina ni, kerja yang maksudnya kerja yang rendah kedudukannya di mata masyarakat ni, tidak sekufulah dengan perempuan-perempuan yang hebat tersebut. Kemudian yang seterusnya, as-salamatu minal uyubi muthbitati lil khiyari fi fasqin nikah. Okey, maksudnya seterusnya selamat ataupun sejahtera daripada penyakit-penyakit yang boleh dilakukan khiyar. Maksudnya khiyar ni pilihan untuk fasah nikah. Janganlah ada pada lelaki tersebut cacat-cacat yang mana si isteri boleh fasah nikah tersebut. Sini dikata faman bihi jununun aw barasun laisa kufuan lisalimati minha. Maksudnya mana-mana lelaki yang ada pada penyakit gila, ada pun penyakit sopak, dia tidak sekufu dengan perempuan yang sihat sejahtera daripada penyakit-penyakit tadi. Okey. Dan seterusnya an-nasabu. Seterusnya nasab. Nasab ni sini dikata fal ajami laisa bikuf'in li arabiyatin. Maksudnya ajami, orang yang ajam, orang yang bukan Arab, dia tidak sekufu dengan perempuan Arab. Wala ghairu quraisyin li quraisyiyatin. Dan juga orang lelaki, orang Arab yang bukan keturunan Quraisy, dia tidak sekufu dengan wanita Quraisy. Wala ghairu hashimiyyin wa mutallabiyyin lahuma. Dan juga lelaki yang bukan daripada keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, dia tidak sekufu dengan perempuan yang daripada keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib. Ini apa yang disebut dalam kitab-kitab Arab lah. Okey, jadi ini adalah 4 ciri kafaah yang mana perlu dicari supaya perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki tersebut adalah sekufu dengan diri dia. Okey, jadi kita akan sambung kepada klik yang berikut.